أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Jumaat bersamaan 22 Mac 2024. Pengajian kita pukul 3.30 petang iaitu tadabbur surah Al-Insyirah, juzuk amma surah Al-Insyirah ataupun surah Asy-Syarah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Asy-Syarah ataupun Al-Insyirah okey, dia adalah surah yang ke-94 dalam susunan Al-Quran. Dan kenapa dipanggil surah Asy-Syarah ataupun Al-Insyirah? Dinamakan surah ini dengan surah Asy-Syarah ataupun Al-Insyirah ataupun dipanggil juga surah Alam Nashrah kerana dimulakan surah ini dengan perkhabaran mengenai lapangnya. Lapangnya syarah. Syarah ni maksudnya lapang. Lapang dada Nabi SAW ataupun Allah Ta'ala mencahayakan dada baginda dengan hidayah dan iman dan juga hikmah. Kenapa dipanggil surah Al-Insyirah ataupun Asy-Syarah ataupun Alam Nashrah? Kerana di awal surah ini Allah cerita pasal kalimah syarah tu, Alam Nashrah. Okay. Jadi surah kita panggil Asy-Syarah lah ibu ya. Surah Asy-Syarah ataupun Al-Insyirah, dia ada hubungan yang sangat kuat. Hubungan yang kuat dengan surah Ad-Duha sebelumnya. Ala wasalan Kak Asmaul Husna ya. Saya mute dulu insya-Allah. Ada hubungan yang kuat dengan surah Ad-Duha sebelumnya. Di mana tajuk perbicaraan dia menceritakan antaranya mengenai nikmat-nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Taala untuk hari ini kita baca sampai ayat 3 dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Shadaqallahul azim. Alam ini ibu-ibu ayah, alam di sini gabungan antara hamzah, soalan di depan tu ada hamzah dan juga lam. Lam tu nafi. Jadi kalau nafi, terjemah nafi tidak, bukan. Tapi nafi yang digabungkan dengan kata soal, hamzah depan tu, maka kita akan lihat terjemah biasa alam ni bukankah ataupun tidakkah. Boleh tak ibu-ibu kongsikan terjemah dalam Quran, terjemah ibu-ibu semua, apa terjemah alam? Dia sama ada tidakkah ataupun bukankah. Ibu Zanita, bukankah. Alhamdulillah Ibu Surya, Masya Allah Ibu. Ibu Siti Marah, bukankah juga. Nampak ya Ibu ya? Bukan tu daripada lam, nafi. Kah tu daripada hamzah. Jadi digabungkan alam, bukankah. Bukankah nashrah. Nashrah ini ibu-ibu ayah, nashrah ni kalau kita belajar bahasa Arab dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau mula dengan nun maka ia memberi makna kami. Kalau tengok Quran terjemah masing-masing ada kami. Bukankah kami kami yakni Allah Ta'ala telah melapangkan. Telah melapangkan. Betul tak terjemah melapangkan ibu? Lebih kurang semua sama tu ya. Terjemahnya melapangkan ke? Melapangkan. Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ni contoh
ibu sekarang ni, contoh ibu nak pergi belajar, biasanya kita belajar, biasanya lah benda tu kita dah tahu ke belum? Biasanya. Kadang-kadang kita dah tahu, tapi biasanya dah tahu belum? Biasanya masa kita belajar, kita belum tahu lagi. Kenapa kita nak belajar? Pasal kita belum tahu perkara tersebut. Maka benda yang kita belum tahu ni ibu, dia kusut tak? Dia berserabut tak dalam fikiran kita? Dia kusut ke dia berserabut tak? Maksudnya kita tak tahu benda tu, kita nak tahu. Jadi selagi kita tak tahu, kita rasa macam berserabut, kita rasa macam tak tenang. Aku nak tahu benda ni. Maka apa kita buat? Kita akan pergi kepada kuliah-kuliah agama. Kuliah agama juga dalam bahasa lain kita panggil apa ibu? Kuliah agama dalam bahasa lain, kalimah lain. Yang ada kena mengena dengan kalimah ni. Kita pergi mendengar tempat kosong agama. Apa dia? Kita pergi mendengar syarahan agama. Betul ibu? Kita pergi mendengar syarahan agama. Pensyarah itu telah mensyarahkan. Jadi untung kita ni bahasa Melayu pun ambil daripada bahasa Arab. Dan kenapa dipanggil pensyarah? Kenapa dipanggil perbuatan menerangkan itu sebagai satu syarahan? Kerana ia akan merungkai segala ketidakfahaman kita ni yang berserabut ni hingga kita jadi faham dengan izin Allah. Maka itu dipanggil syarah. Jadi alam nasyrah daripada asal yang sama. Shin, Ra, Ha. Jadi di situ ada makna melapangkan, merungkai ikatan, merungkai segala keserabutan. Macam itulah ibu ya. Jadi alam nasyrah, bukankah kami telah melapangkan laka bagimu, untukmu. Jadi ibu, di sini khusus untuk Nabi SAW, betapa tingginya kedudukan Nabi berbanding segala makhluk, hatta para rasul sekalipun, hatta malaikat sekalipun. Para rasul ada 5 ulul azmi. Antara semua yang ulul azmi, Nabi yang paling tinggi di kedudukan. Kalau salah seorang Nabi ulul azmi, Nabi Musa AS, apa doa Nabi Musa? Ibu-ibu ayah, masa nak jumpa Fir'aun. Yang biasa kita baca, ustaz-ustaz baca di awal pengajian. Rabbi syrah li sadri. Rabbi, wahai Tuhanku, isyrah, lapangkanlah li bagiku, sadri, akan dadaku. Okay. Nabi Musa minta pada Allah, ya Allah lapangkanlah dadaku. Tapi Nabi tak minta. Nabi tak minta pada Allah. Allah sendiri yang lapangkan dada Nabi. Nampak tak ibu? Allah spesialkan Nabi SAW. Nabi sangat tinggi kedudukan di sisi Allah SWT. Special. Walaupun kita tidak membezakan antara setiap Nabi kita tidak bezakan. Semua Nabi mulia di sisi Allah Ta'ala. Tapi memang hakikatnya Nabi SAW adalah yang paling tinggi kedudukan. Betul ibu kan? Alam nasyrah, bukankah kami telah melapangkan laka bagimu, wahai Muhammad, sadraka, akan dadamu. Sadraka. Kita baca doa tu, Rabbi syrah li sadri, dadaku. Itu merujuk pada yang baca doa lah. Kalau ayat tu untuk Nabi Musa. Kalau kita yang baca untuk kita lah. Kalau untuk ramai-ramai, Rabbana isyrah lana sudurana. Kalau ramai-ramai lah. Okay. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, bukankah kami telah melapangkan bagimu wahai Muhammad akan dadamu. Apa dia maksud ini? Maksudnya, qad syarahna laka sadraka liqabulin nubuwah. Kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad untuk menerima kenabian. Jadi ibu, untuk memegang satu kedudukan sebagai Rasul, sebagai Nabi, boleh tak orang biasa-biasa je ibu, orang yang hati dia tak kuat, hati dia tak tahan dengan kerenah umat dia? Mampu tak satu orang yang sensitif, orang yang tak boleh tahan kajian umat dia, orang yang tak boleh tahan dengan kutukan daripada umat dia sendiri, tak mampu ibu. Nabi SAW, bayangkan ibu, Nabi dari kecil lagi, Nabi dimuliakan oleh orang Mekah. Tetapi bermula Nabi diangkat sebagai Rasul umur 40,
Sampailah Nabi turun daripada Gua Hira, jumpa dengan isteri baginda Siti Khadijah, dibawa pula jumpa dengan Waraqah bin Naufal, satu orang pendeta, satu orang rahib Nasrani yang juga sepupu pada Siti Khadijah, dan dia beritahu pada Nabi SAW, kalaulah umur aku panjang, aku hidup lagi, aku pasti akan bantu engkau tak kala engkau diusir oleh orang kampungmu sendiri, oleh orang Mekah sendiri. Maknanya apa? Nabi terkejut. Sepanjang Nabi berada di Mekah, tak pernah sekalipun orang-orang Mekah ni buat burukkan Nabi, bahkan mereka sayang Nabi. Tiba-tiba Waraqah bin Naufal beritahu Nabi akan diusir oleh orang kampung sendiri. Jadi nak beritahu apa? Dari awal lagi Nabi Allah Ta'ala telah berikan kekuatan hati pada Nabi untuk bersedia menghadapi cabaran yang sangat dahsyat. Bayangkan ibu, ulama beritahu sepanjang Nabi di Mekah, bukan makin lama makin mudah, makin hari makin payah, sampailah ke muncaknya Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Itu paling payahlah ketika itu ibu. Sangat berat ujian Nabi SAW. Maka untuk terima ujian yang sangat berat ni, Allah telah lapangkan dada Nabi Muhammad SAW untuk menerima kenabian, dan juga menanggung segala jerih perih kenabian, dan juga untuk menanggung wahyu, memelihara, menghafal wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu semua, ibu ayah, soalan yang Allah Ta'ala utarakan di awal surah ini, adakah nakkan jawapan? Bukan nak jawapan tu. Itu soalan tak payah jawab. Kita panggil istifham inkari. Soalan tapi bukan nak jawapan. Suruh fikir sendiri. Contoh macam ibu dah bagi duit belanja ke anak ibu kat sekolah. Tiba-tiba anak ibu minta lagi duit. Ibu pun kata, bukankah tadi mak dah bagi? Jadi ibu tanya soalan tu ibu nak tahu ke ataupun ibu suruh dia ingat apa yang ibu dah buat tadi? Bukan, ibu tak nak jawapan pun. Bukan ibu nak jawapan. Tapi ibu nak bagi tahu, kan dah bagi tadi dah. Macam tu. Jadi macam surah ni, alam nasyrah laka sadrak, bukan Allah Ta'ala tanya Nabi nak suruh Nabi jawab, bukan. Allah Ta'ala nak memperingatkan nikmat Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Untuk menguatkan hati Nabi. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang dimasukkan dengan lapang dada di sini adalah lapang dada untuk menerima kenabian. Allah datangkan cahaya hidayah dalam hati Nabi. Walaupun ada pandangan-pandangan, ini pendapat jumhur, sepakat para ulama tafsir. Ada juga para ulama tafsir yang menafsirkan Allah lapangkan dada Nabi ni asbab daripada peristiwa belah dada Nabi 2 kali. Masa Nabi kecil dan masa sebelum Isra' Mi'raj. Ada juga pendapat ulama bagi tahu lapang dada ni maksudnya peristiwa dada Nabi dibelah dan dikeluarkan yang negatif dan dibersihkan. Itu ada pandangan juga yang macam tu. Tapi yang jumhur sepakat para ulama adalah syarah di sini, lapang dada di sini adalah lapangkan dada Nabi dengan kenabian. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita teruskan. Ayat yang seterusnya, wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na, apa lagi nikmat Allah bagi pada Nabi? Wa wada'na, dan kami, wada'na ni maksudnya kami hilangkan. Kami hilangkan. Wada'a ni asal maksudnya meletakkan ke bawah. Tapi maksudnya, ibu kalau satu orang pegang beban, kita nak tolong dia, apa kita buat? Kita ambil dan letak beban tu ke bawah paling kurang. Betul tak ibu? Satu orang, dia terbeban satu benda di belakang badan dia, apa kita buat? Kita ambil, kita letakkan di bawah, maka apa jadi pada badan dia? Lega. Badan dia jadi lega. Begitu juga ibu ayah, Nabi SAW menanggung beban yang berat. Menanggung beban yang berat. Maksud beban berat ni ibu, maksudnya, Nabi beban yang berat, beban dakwah dan sebagainya.
beban diuji dengan umat dia yang menolak dakwah baginda, umat baginda yang tolak dakwah baginda dan seumpamanya ibu ya. Jadi itu beban yang sangat berat. Beban yang sangat berat. Ataupun ataupun wizrak di sini boleh memberi maksud wizrak kat sini ya. Sekejap, tadi saya nampak tadi. Bukan maksud wizrak ni dosa tau. Bukan dosa pasal Nabi dan semua para Nabi, mereka maksum. Ini bukan dosa. Tetapi kadang-kadang ada buat kesilapan pada ijtihad. Kadang-kadang Nabi SAW ada buat kesilapan pada ijtihad yang mana kita panggil khilaful aula. Bersalahan dengan yang lebih aula. Itu masalah fiqhiyah lah. Kadang-kadang yang Nabi kata tu sebenarnya yang lebih aulanya lain. Tapi itu tidak mendatangkan dosa dan tidak menjatuhkan martabat kenabian. Okey. Jadi kadang-kadang itu perkara yang membebankan Nabi SAW. Jadi alladhi yang mana anqadha. Ibu kena faham. Anqadha ni daripada nun qaf dad. Daripada nun qaf dad. Maknanya apa? Maknanya memberatkan kalau berat tu sampai boleh, kalau kita ni sampai boleh berbunyi krek-krek tu maksud dia. Tanggung berat di belakang badan, contoh tanggung berat di belakang badan sampai tulang tu bunyi. Macam tu lah maksud dia. Jadi berat ke tak berat ni bu? Tanggung berat sampai tulang belakang kita ni bunyi kreknya tu. Itu mana anqadha. Itu makna anqadha yang memberatkan. Allazi yang mana anqadha yang memberatkan zahraka. Sangat berat ibu, betul. Sangat berat. Jadi sampai tulang tu boleh berbunyi. Okay. Bukanlah maksudnya belakang badan Nabi tu memang ada benda berat yang Nabi tanggung belakang badan Nabi, bukan. Tapi nak kata tanggungjawab yang Nabi galas tu sangat berat. Paling berat di antara semua Rasul. Jadi ibu, allazi yang mana anqadha memberatkan zahraka belakangmu. Okey. Wa huwa la yattafiqu ma'a sumui qadrika. Maksudnya Nabi satu orang yang sangat kuat. Nabi satu orang yang sangat kuat. Nabi punya fizikal, Nabi punya mental, jiwa Nabi pun ujian yang Allah bagi pada Nabi itu sangat berat. Walaupun Nabi sangat kuat tapi ujian itu sangat berat hingga boleh kalau orang yang bawa beban di belakang tu sampai berbunyi tulang dia. Tapi Allah bagi tahu, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dada kamu? Kan? Kemudian Allah sebut wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah hilangkan daripada kamu akan bebananmu, allazi yang mana anqadha memberatkan zahraka belakangmu. Maksudnya tanggungjawab kenabian itu sangat tinggi, sangat berat, tapi Allah Taala telah meringankan kepada Nabi SAW. Jadi itulah ibu ya, ibu semua, ibu ayah, setakat ayat 3 dulu untuk hari ini insya-Allah. Kita pasal apa ayat yang keempat semua tu dia perbahasan dia lain sikit. Kita akan bincangkan pada siri yang akan datang insya-Allah ibu-ibu semua ya. Jadi ibu-ibu semua dapat tak? Ibu ayah semua ayat 1 sampai ayat 3 boleh faham tak? Jelas tak? Boleh ibu ya? Okey, boleh, insya-Allah, mudah-mudahan bermanfaatlah. Jadi kita dapat lihat bagaimana beratnya yang Nabi tanggung, sangat berat tanggungan Nabi SAW hanya untuk sampaikan dakwah pada kita. Alhamdulillah kita terima. Alhamdulillah kita, Allah kurniakan hidayah dan iman Islam pada kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai kita mati pun dalam keadaan iman pada Allah Ta'ala. Jadi lepas ni sambungan pengajian Nahwu Sharaf daripada surah As-Sajdah siri yang kedua. Jadi ibu-ibu pelajar rasmi
dengan yuran sebulan RM100 komitmen. Pukul 4 petang nanti boleh join. Ibu-ibu yang nak jadi pelajar rasmi pun boleh daftar dengan saya insya-Allah ya. Setakat itu saja aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana